kuasa barat yang berlaku sepanjang sejarah. Kenapa umpamanya Portugis dan Spanyol ada ketika yang mereka bertempur, bahkan mereka bertempur pada medan-medan tertentu dalam kurun yang ke-15 ketika Portugis datang ke Melaka. Sebenarnya Portugis dan Spanyol sudah membentuk suatu kesepahaman MOU, Memorandum of Understanding, pada tahun 1494, 2 tahun selepas jatuhnya Andalus. Selepas tamatnya kerajaan Islam di Spanyol, maka Portugis dan Spanyol telah berunding dalam satu perjanjian yang dinamakan Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini membahagikan dunia ini kepada dua, daripada Brazil sampai Maluku, sampai Mindanao, itu menjadi wilayah takluk Portugis. Dan daripada Mindanao pada sebahagian lagi bumi, daripada Mindanao, Maluku sampai ke Brazil, itu menjadi wilayah takluk Spanyol. Jadi bukan kebetulan kalau tanah Melayu ini dijajah oleh Portugis dan Filipina dijajah oleh Spanyol, dan bukan kebetulan Brazil diduduki oleh Portugis dan keseluruhan negara-negara Amerika Selatan adalah bekas tanah jajahan Spanyol. Bukan kebetulan, memang dirancang. Tapi dalam situasi-situasi tertentu memang berlaku pertempuran, berlaku bahkan pertempuran, terutama di Maluku. Kalau kita tengok Maluku, ada puluhan kubu-kubu Portugis dan Spanyol, dan mereka memang bertempur sesama sendiri. Kerana apa? Berlaku dispute, pertikaian. Di manakah sempadan yang sebenarnya? Apakah ke sebelah timur ataupun ke sebelah barat? Lalu mereka mengikat satu lagi perjanjian Saragossa untuk menyelesaikan pertikaian ini. Tapi hakikatnya kedua-dua kuasa besar ini mempunyai matlamat yang sama untuk menguasai seluruh dunia, khususnya dunia Islam. Dan apabila mereka bertempur, sebenarnya pertempuran ini adalah untuk menyeimbangkan kuasa tersebut. Jadi jangan merasa kaget, jangan merasa hairan kenapa Amerika dan Rusia dilihat seolah-olah berada dalam keadaan pertempuran dan berada dalam konflik. Konflik bagi kuasa-kuasa barat adalah suatu yang lumrah. Apabila kedua-dua kuasa ini cuba untuk menguasai dunia, maka mereka akan cuba menyeimbangkan. Bagaimana untuk menyeimbangkan? Di situlah mereka sama ada akan berunding dalam keadaan-keadaan tertentu, berunding dalam keadaan-keadaan tertentu mereka akan selesaikan di medan peperangan. Jadi jangan kita merasa hairan kenapa barat, kuasa-kuasa barat ni walaupun mereka mempunyai matlamat yang sama, tapi ada ketikanya mereka bertempur. Itulah yang berlaku dalam perang dunia pertama. Jadi apabila pecahnya perang ini, dan saya tak mau menghabiskan waktu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang mencetuskan perang dunia pertama, tetapi apabila pecahnya perang ini, maka terdapat dua kuasa, pusat kuasa. Yang satu adalah kuasa Allied ataupun kuasa berikat. Ini terdiri daripada British, Perancis dan Rusia. Dan satu lagi pusat kuasa adalah Jerman ataupun kerajaan Prussia, Austria, Hungary. Jadi ini adalah pusat kuasa yang kedua. Jadi ada dua kuasa besar yang bertempur di dalam perang ini, dan kebetulan kerajaan Turki Osmania mempunyai kesepahaman dengan kerajaan Jerman. Jadi apabila pecah saja peperangan ini, kerajaan Turki terheret sama, kerana dia berada di dalam pakatan yang telah mempunyai kesepahaman dengan pakatan tersebut. Mari kita lihat secara ringkas. November 1, 1914, Rusia sebagai kuasa central powers ataupun kuasa tengah mengisytiharkan perang ke atas kerajaan Turki. Kenapa Rusia mengisytiharkan perang ke atas kerajaan Turki? Kalau kita tanya ahli sejarah di barat, mereka akan mengatakan kerajaan Turki bersekutu dengan Jerman. Sebenarnya tuan-tuan, ada matlamat yang lebih dalam daripada itu. Rusia cuba untuk menguasai bahagian utara daripada kerajaan Turki Osmania, yang termasuklah di antaranya kerajaan Turki itu sendiri dan juga negara-negara Islam di Eropah Timur.
seperti Hungary, seperti Poland, seperti Albania, Yugoslavia. Ini adalah bekas-bekas yang pada hari ini merupakan bekas-bekas penyebelah Islam di Eropah Timur. Dan kita tengok pada 5 November pula, Britain dan Perancis mengisytiharkan perang. Jadi kita lihat kuasa-kuasa barat mengisytiharkan perang ke atas kerajaan Turki, bukan sebaliknya. Apabila kuasa-kuasa barat ini mengisytiharkan perang, declare war ke atas kerajaan Turki Ottoman, apa yang berlaku? Sultan Muhammad yang kelima mengisytiharkan jihad. Dan ini termaktub. Sultan Muhammad yang kelima mengisytiharkan jihad, dan pada 14 November Qadhi Besar Khairi Effendi mewantakan fatwa jihad akbar fardu ain kepada seluruh Indonesia. Jadi inilah naratif kita, yang saya rasa dan saya pasti ramai yang tidak menyedari perkara. Jihad diisytiharkan, ia bukan sekadar satu peperangan untuk memperkukuhkan kuasa politik negara-negara barat, tapi sebenarnya perang ini telah mencetuskan suatu keadaan di mana khilafah mengisytiharkan jihad. Saya nak tanya tuan-tuan, oleh kerana khilafah Uthmaniyah ini, dia merupakan naungan kepada seluruh Indonesia. Apabila ianya khilafah, berarti ia adalah naungan kepada seluruh Indonesia, naungan politik seluruh wilayah Islam, sama ada ditakdir secara langsung oleh kerajaan Turki ataupun memberikan walaknya, memberikan kesetiaannya, menyatakan kesetiaan kepada kerajaan Turki. Dan banyak contoh boleh kita berikan dalam konteks tanah air kita pun. Inilah yang sebenarnya mendorong kita untuk melihat kembali sejarah dari sudut pandang sebagai seorang Muslim, sehingga apabila kita kaji balik, maka kita akan dapati apakah yang memberi motivasi kepada Tok Kumalo di Terengganu, apakah yang memberi motivasi kepada Mat Kilau, kepada Datuk Bahman, kepada Tok Janggut. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, sejarah kita ini sebenarnya bukan menggambarkan yang ditulis, setakat ini yang ditulis secara ofisial, secara resmi, yang diajar di sekolah-sekolah, sebenarnya tidak menggambarkan sejarah yang sebenar. Bahkan gambaran-gambaran itu sebenarnya amat jauh daripada hakikat yang sebenar. Kalau kita tengok contohnya Tok Gajah. Tok Gajah ni adalah seorang pahlawan yang menentang British di Pahang. Apakah gelaran yang sebenarnya? Tok Gajah ini adalah gelaran kampungan, tetapi gelaran yang sebenarnya ialah imam perang. Tengok, cuba kita perhatikan kesan daripada mengenali pejuang kita yang sebenar, yang kita belajar dalam sejarah di sekolah-sekolah sebagai Tok Janggut, sebagai Tok Gajah. Tetapi gelaran yang sebenar ialah imam perang. Bagaimana agaknya kalau dia dipaparkan sebagai imam perang di dalam sejarah? Satu lagi pahlawan Negeri Sembilan, Datuk Si Amang Gagap. Si Amang Gagap itu gelaran kampungan. Dan kalau kita ambil jalan utama daripada Kuala Pilah ke Bandar Seremban, kita akan lalu di jalan besar ni, namanya Jalan Datuk Si Amang Gagap. Cuba tanya generasi pada hari ini, siapa dia Datuk Si Amang Gagap, mereka akan tahu dia adalah Si Amang Gagap lagi. Itu gelaran kampungan. Dan dia sebenarnya adalah waris dari pertuan, tetapi memilih untuk tidak mewarisi tahta yang Tuan Besar Sembilan. Dan dia adalah seorang guru Quran, dan dia telah memimpin umat Islam dalam perang Bukit Putus 1874, ketika British nak campur tangan dekat Sri Minanti dan Kuala Pilah. Ini sejarah kita. Sebab tu saya kata, sejarah yang diajar kepada anak-anak kita khususnya, dan yang kita belajar sendiri di sekolah dulu, tidak pernah menggambarkan hakikat sejarah yang sebenar. Jadi kalau dapat kita paparkan, dan ini memerlukan suatu kehendak politik
yang kuat. Bagaimana untuk sejarah ini dipaparkan dalam bentuk yang sebenarnya? Kita tak pernah belajar Tok Mat Kilau sebenarnya ada hubungan dengan Tok Kupalo. Dan Tok Kupalo ini adalah seorang ulama besar di Terengganu, sehingga British menganggap pemberontakan faham adalah disebabkan oleh Tok Kupalo, seorang ulama besar di Terengganu, guru kepada siapa dia? Abdul Rahman Limbung, Haji Abdul Rahman Limbung. Sir Hugh Clifford, Presiden British di Pahang, dia tahu untuk memadamkan pemberontakan di Pahang yang diterajui oleh Datuk Gajah dengan Datuk Bahama dengan Mat Kilau. Apa yang dia buat? Dia pergi jumpa Tok Kupalo, dan ini diceritakan sendiri oleh Hugh Clifford. Diceritakan dia pergi menghadap Tok Kupalo. Ini dalam jurnal dia sendiri. Dia kata dia dijemput duduk, dan dia duduk. Apabila dia duduk, bila dia nak bangun, dia tak boleh bangun, melekat. Jadi kalau orang lain yang tulis, saya mungkin skeptik, saya mungkin mempertikaikannya, tapi menulisnya adalah Sir Hugh Clifford ni. Dia kata aku tak boleh bangun, macam ada jam dekat punggung aku, rupa-rupa. Dia berdepan dengan seorang ulama yang hebat, dan karamah ulama ini menyebabkan dia tak dapat bangun daripada tempat duduk dia, sehinggalah dibenarkan oleh Tok Kupalo. Ini dia tuan-tuan. Saya kalau nak cerita takut tak habis tajuk yang kita nak letakkan pada hari ini. Jadi saya harap dengan ini jelaslah bahawa kita ada kepentingan yang cukup besar apabila kita bercakap tentang Perang Dunia Pertama. Dan saya memerlukan satu kesempatan yang lain untuk menceritakan bagaimana Perang Dunia Pertama ini menyebabkan lahirnya negara Israel pada hari ini. Itu memerlukan satu kesempatan yang lain supaya kita fokus kepada isu yang kita nak ketengahkan pada hari ini. Tuan-tuan, salah satu daripada operasi ketenteraan yang dilancarkan oleh British pada tahun 1915, sekitar bulan Januari, British telah melancarkan satu operasi besar-besaran, kalau boleh, untuk menguasai Khilafah Uthmaniyah dan mengeluarkan Turki daripada Perang Dunia Pertama seawal 1915. Mereka nak tamatkan kerajaan Turki ini dan mengeluarkan Turki daripada Perang Dunia Pertama supaya mereka boleh berhadapan dengan Jerman tanpa sekutunya. Dan ini berlaku di mana? Di suatu tempat bernama Gallipoli di Turki, pada tak jauh, lebih kurang 4 jam daripada Istanbul. Ramai orang pergi Istanbul, tapi saya ingat selepas ni kalau siapa-siapa yang ada peluang ke Istanbul, pergilah ke Gallipoli. Sebab ini adalah satu tapak pertempuran yang perlu diketahui oleh Islam. Dalam peperangan ini salah sebuah daripada kapal perang Perancis. Tidak kurang daripada 8 kapal perang British dan Perancis ditenggelamkan oleh tentera itu. Ini berlaku di Selat Dardanelles sebelum mereka mendarat di Gallipoli. Dan hampir 300,000 tentera Australia terbunuh. Dan bilangan tentera Turki yang syahid pun lebih kurang sama. Jadi ini adalah a key battle. Ini satu pertempuran yang paling penting. Kalau British menang dalam peperangan ini, berarti Turki akan kalah dan akan terkeluar daripada Perang Dunia Pertama. Lalu mereka hanya perlu berhadapan dengan Jerman sahaja sebagai musuh utama mereka. Ya. Baik tuan-tuan, ada kesan psikologi. Kesan psikologi daripada peperangan, iaitu seluruh dunia Islam merasa excited, merasa teruja apabila British dikalahkan dalam pertempuran Gallipoli. Ini berarti kemungkinan seluruh umat Islam bangkit dan memenangi peperangan ini adalah suatu yang tidak mustahil. Macam juga apabila Jepun berjaya mengalahkan kuasa-kuasa barat dalam Perang Dunia Kedua, dia memberi kesedaran kepada penduduk Asia. Kalau Jepun boleh mengalahkan kuasa-kuasa barat, kenapa kita tidak boleh mengalahkan kuasa-kuasa barat? Sebab itu kita tengok gerakan-gerakan kemerdekaan bangkit sebaik saja tamatnya Perang Dunia Kedua di seluruh Asia, sehingga hampir setiap tanah jajahan British itu mencapai kemerdekaan.
kesan psikologi ni tuan-tuan cukup besar, sehingga British terpaksa mengeluarkan satu undang-undang di tanah-tanah jajahan. Saya boleh cerita apa yang berlaku di Kelantan, disebabkan oleh siri-siri kemenangan pada pusingan awal Perang Dunia Pertama 1914-1915 di Mesopotamia. Sekali lagi British gagal. Di Iraq British gagal untuk menawan tempat-tempat objektif dan sasaran mereka. Lalu British mengeluarkan meluluskan satu undang-undang, satu akta. Sesiapa sahaja yang memiliki salinan fatwa jihad akbar fardu ain akan ditangkap dan dikenakan hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat ni apa, tuan-tuan? Apakah hukuman yang paling berat? Hukuman mati. Fatwa yang dikeluarkan oleh Istanbul tadi, yang diisytiharkan secara resmi oleh Khairi Effendi atas perintah Sultan Muhammad kelima. Fatwa ini ditulis, teks secara bertulis, dan kita boleh semak fatwa ini di Museum Istanbul. Fatwa ini disalin oleh ulama-ulama kita dan kemudian beredar ke seluruh dunia. Bermakna teks fatwa ini salinannya sampai ke seluruh semenanjung tanah air, tersebar ke seluruh Nusantara. Walaupun masa itu tidak ada Twitter, tidak ada Facebook, dan mereka terpaksa menyalinnya dengan tangan. Pelajar-pelajar kita menyalinnya di Mekah, di Mesir. Mereka salin dan mereka kirim ke kampung halaman, yang mungkin mengambil masa 2 ataupun 3 bulan untuk sampai ke kampung halaman masing-masing. Dan apabila sampai saja, fatwa ini diperbanyakkan. Tak ada fotokopi mesin, tapi akan disalin balik dan diedarkan di surau-surau, di masjid-masjid, di karya masing-masing. Dan kita boleh faham kenapa British masa itu mengeluarkan ataupun meluluskan satu akta. Sesiapa yang memiliki salinan fatwa jihad akbar fardu ain ini akan dikenakan hukuman berat, iaitu hukuman mati. Jadi tuan-tuan, saya nak terus pergi kepada apa yang berlaku di Singapura, yang merupakan tajuk ataupun fokus kita pada malam ini. Mungkin dalam kesempatan yang lain kita boleh cerita pasal Kelantan. Di Singapura, fatwa jihad akbar mendapat tempat di kalangan askar British berketurunan India Muslim. Nah, Singapura adalah pengkalan tentera yang terbesar, pengkalan tentera British yang terbesar. Sebab itu apabila British dikalahkan oleh Jepun dalam Perang Dunia Kedua, tentera British yang menyerah pada 15 Februari 1942 itu jumlahnya 80,000 orang. Jadi Singapura ini adalah pengkalan tentera British, dan semua tentera-tentera Commonwealth, tentera-tentera tanah jajahan, terutama daripada India dan Australia, berkumpul di Singapura sebelum dideploy ataupun dihantar ke tempat-tempat di mana mereka diperlukan. Istimewanya tentera British, tentera India di kalangan tentera British, ramai daripada mereka adalah Muslim. Baik. Okey. Dan pasukan yang berada di Singapura masa itu adalah 5th Light Infantry, tentera India daripada infanteri yang kelima. Mereka ini dihantar ke Singapura pada bulan Oktober 1914, sebulan sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama, ataupun sebelum jihad akbar di Singapura. Mereka ini menggantikan pasukan British yang dihantar ke Perancis untuk berhadapan dengan tentera Jerman di beberapa medan, terutama di Somme, tempat yang paling sengit berlaku pertempuran, sehingga hampir 1,5 juta tentera terbunuh di situ, baik di kalangan tentera Jerman maupun pasukan British. Dan Light Infantry, the 5th Light Infantry, infanteri kelima, adalah tentera yang berpengalaman.
ini terdiri daripada Ramgas iaitu Muslim daripada Rajput dan juga Fatah, 100% Muslim. Jadi apa yang berlaku? Seterusnya pada 27 Februari 1915 mereka akan dihantar ke Hong Kong untuk menggantikan pasukan India yang dideploy untuk dihantar ke tempat lain. Tetapi sebenarnya ini adalah gerakan yang taktikal. Kemana sebenarnya mereka nak dihantarkan dirahsiakan, kerana tidak ada di dalam arahan-arahan resmi. Mereka dikatakan untuk bersiap pada 27 Februari menaiki kapal untuk dihantar ke satu destinasi. Desas-desus mengatakan mereka akan dihantar ke Hong Kong. Kenapa tempat di mana mereka nak dihantar ini dirahsiakan, tuan-tuan? Kenapa? Sebab fatwa jihad akbar itu sudah tersebar di kalangan tentera-tentera India yang beragama Islam. Siapa yang menyebarkan itu? Seorang ustaz bernama Ustaz Nur Alam, dan juga seorang ahli perniagaan yang bernama Kasim Mansur. Kasim Mansur ini bersama dengan Ustaz Nur Alam ni, dia adalah seorang imam. Dia pergi berjumpa dengan infanteri yang kelima dan bercerita tentang fatwa jihad akbar baru. Bahkan mereka dijemput ke rumah dalam satu majlis makan-makan dan diterangkan tentang tuntutan jihad bagi seorang Muslim. Baik. Jadi apa yang berlaku? Oleh kerana British tahu mereka ini sudah terpengaruh dengan seruan jihad akbar fardu ain, maka destinasi di mana mereka dihantar itu dirahsiakan. Mereka diberikan gambaran seolah-olah mereka akan dihantar di Hong Kong. Apa yang berlaku sebenarnya? Mereka nak dihantar ke Timur Tengah. Dihantar ke Timur Tengah untuk menggempur kedudukan tentera-tentera khilafah, terutama di Palestin. Jadi apa yang berlaku? 4 company daripada the 5th Light Infantry, lebih kurang 400 orang. Satu sumber mengatakan 800 orang, kesemua sekali terlibat bersama 100 Malay volunteers, Malay State Guards, Mule Infantry, maknanya meriam yang ditarik oleh kuda ataupun keldai. Dan mereka ini adalah askar-askar lain yang menyertai Malay State Guards telah angkat senjata lawan tentera. Kalau kita baca sumber-sumber barat, mereka ini dikatakan bangkit memberontak dan dilihat sebagai satu isu disiplin dan satu isu pengkhianatan ke atas pasukan sendiri. Walhal kalau kita lihat dari perspektif Muslim, sebab itu saya kata perlu ada naratif ataupun penceritaan daripada sudut pandang seorang Muslim. Sebenarnya mereka bangkit tak lain dan tak bukan atas tanggungjawab mereka untuk melaksanakan tuntutan jihad, mempertahankan khilafah Uthmaniyah, bahkan mempertahankan bumi Palestin yang sedang dirancang dengan hebat di Parlimen British dengan yang bersekongkol dengan Zionis untuk mendirikan sebuah negara Israel di bumi Palestin. Dan itu hanya boleh dilakukan dengan satu cara, iaitu mengalahkan khilafah Uthmaniyah dan merampas bumi Palestin daripada mereka.
berlangsung selama 7 hari. Sebahagian besar daripada mereka ditangkap, sebahagian lagi masuk ke hutan, dan sebahagian lagi cuba menyeberang Selat Tebrau nak ke Johor. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Nak saya dedahkan, Tentera Setia Negeri Johor telah menangkap mereka. Tentera Setia Negeri ni tentera mana? Tentera Sultan Johor. Ujung kita ada kat Kajang. Yang memerintah waktu itu siapa? Sultan Ibrahim. Jadi tuan-tuan nak tahu sebab apa Sultan Ibrahim dapat Sultan Ibrahim sebab apa? Peristiwa inilah berjaya memadamkan jihad ini. Apa yang saya cakap ni fakta ni. Ini bukan hasutan, ini bukan untuk memburuk-burukkan mana-mana individu, sama sekali bukan untuk mencabar institusi kesultanan, tidak. Ini pengajaran, bukan saja bagi mereka tapi juga bagi kita. Kenapa Tok Janggut? Saya bagi satu contoh ni. Kenapa Tok Janggut berjaya ditangkap? Kenapa? Sebab yang mengeluarkan arahan untuk tangkap Tok Janggut siapa? Keluar daripada mana? Daripada Istana Kelantan. Siapa yang mengarahkan? Advisor penasihat British. Yang tulis siapa? Sultan. Sebab kalau British, surat arahan itu keluar daripada British, siapa nak tangkap Tok Janggut? Tapi surat ini keluar daripada Sultan. Kerana apa? Walaupun kalau kita menyelami perkara ini, maka kita akan dapati Sultan-Sultan Melayu, sama ada di Kelantan, sama ada di Pahang, menyokong Tok Mas Gilau, menyokong Tok Janggut, menyokong Datuk Pahaman. Tetapi mereka tidak cukup berani untuk mempertahankan rakyatnya sendiri. Di belakang-belakang memberi sokongan, tetapi di depan berpihak kepada penjara. Baik tuan-tuan, besar amanah ini besar. Dan amanah ini menuntut kepada keberanian untuk menegakkan yang hak. Jadi kita harap dengan nada positif, kita harap institusi raja kita sebagai ketua agama mempunyai keberanian untuk menegakkan yang hak. Setuju tak? Sejarah kita telah memaparkan, oleh kerana tidak ada keberanianlah, maka kita membayar harga yang cukup mahal. Berapakah harga yang diletakkan di atas kepala Tok Janggut? Berapa? 500 Spanish dollar. 500 Spanish dollar tu saya ingat, kalau ikut nilaian hari ini, mungkin 500,000. Kenapa saya kata 500,000? Mat Indra yang ditangkap pada tahun 1950, berapa? 51 kalau tak silap. Berapakah tawaran hadiah yang ditawarkan oleh British? Berapa? 70,000 dolar. 70,000 dolar. 70,000 dolar masa tu. Sekarang ni berapa nilai? Jadi siapa yang tangkap Mak Indra? Kawan-kawan dia sendiri. Ini waktu saya kata sejarah kita ni perlu dilihat balik. Dilihat balik dengan berani, bukan saja dengan objektif, dengan berani. Kerana orang yang tidak berani tidak akan mampu mengambil iktibar daripada kesalahan-kesalahan lalu. Akuilah kelemahan-kelemahan kita, akuilah kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita tidak mengakuinya, berarti kita tidak bersedia untuk berubah. Akhirnya setelah mahkamah bersidang, 47 dijatuhkan hukuman mati, 73 hukuman penjara. Daripada
17 hingga 20 tahun, 64 diusir dari Singapura. Tuan-tuan, peristiwa ini berulang pada tahun 1950. Peristiwa apa? Peristiwa Natra Singapura. Ketika umat Islam daripada seluruh Semenanjung, terutama daripada Terengganu, mengayuh basikal turun ke Singapura untuk memberikan sokongan moral kepada Natra, untuk mempertahankan akidah seorang gadis yang ketika itu baru berusia 15 tahun, untuk menyelamatkan akidah Natra ini dikawinkan dengan Mansur Adabi walaupun usianya masih 15 tahun, untuk menyelamatkan Natra. Dan Mahkamah Sivil Singapura telah membatalkan perintah Mahkamah Syariah. Siapakah peguam bela pada waktu itu ketika berlaku pemberontakan? Rakyat Singapura bangkit menentang keputusan mahkamah, yang mana Natra dikembalikan kepada ibunya untuk balik ke Netherlands, ke Belanda. Umat Islam bangkit memberontak. Berlaku juga keadaan yang sama, mereka ditangkap. Siapa yang menjadi peguam belanya? Almarhum Profesor Ahmad Ibrahim, yang waktu itu adalah merupakan seorang peguam muda. Dia lah yang menjadi peguam bela. Dia gagal dalam pembelaannya. 11 orang dijatuhkan hukuman mati, yang lain-lain hukuman penjara sama betul. Sebab itu almarhum Profesor Ahmad Ibrahim berusaha keras untuk memasukkan penuntukan 121/A di dalam perlembagaan kita, yang mana keputusan Mahkamah Syariah tidak boleh dicabar oleh Mahkamah Sivil. Kerana peristiwa inilah, peristiwa Natra lah yang menyebabkan almarhum Profesor Ahmad Ibrahim berkumpul-lumus untuk memastikan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil setara, dan arti kata keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah tidak boleh dicabar oleh Mahkamah Sivil. Yang mana peruntukan ini tidak ada dulu, maka Mahkamah Sivil di Singapura telah membatalkan keputusan Mahkamah Syariah, dan perkahwinan di antara Mansur Adabi dan Natrah dimansuhkan, dan Natrah dibawa kembali ke Belanda. Jadi tuan-tuan, seperti yang saya katakan tadi, Sultan Ibrahim diberikan Grand Cross of the Order of Saint Michael dan Saint George pada tahun 1917. Ini adalah salah satu daripada peristiwa untuk membalas jasa Sultan Ibrahim. Jadi siapa-siapa yang ada gelaran se tu, gelar-gelar ni sebenarnya tidak menggambarkan jasa seseorang pun. British dia memberikan gelaran Sir ni terutama kepada semua termasuk Lanun. Sir Francis Drake. Francis Drake ni Lanun yang merompak kapal-kapal British termasuk sampai ke Nusantara ni, merompak kapal-kapal Perancis sampai ke Makassar. Operasi dia sampai ke Makassar, Sulawesi. Oleh kerana jasa dia merompak kapal-kapal Perancis, maka diberikan gelaran Sir Francis Drake. Chin Peng dia diberi OBE, Order of the British Empire, selepas Perang Dunia Kedua, kerana bekerjasama dengan MPAJ, bekerjasama dengan Force 136 menyerang budak kedudukan tentera Jepun. Satu takut je lagi nak dapat gelaran Sir tu. Satu takut je lagi. Jadi apabila pecah darurat, daripada OBE jadi PENO, Public Enemy No. 1. Dan inilah yang berlaku, yang saya katakan tadi. Berapa orang? 47 dijatuhkan hukuman mati. Dan inilah gambar yang bariskan, mereka dibariskan di belakang sebuah penjara. Penjara mana? Jalan mana di Singapura. Boleh semak, ada dalam internet. Bahkan laporannya pun ada, laporan lengkap. Saya tak masukkan di sini. Laporan liputan berita pun ada lengkap. News 69 ada dalam kita boleh rumus. Dan ini menuntut kita untuk, walaupun kita ni bukan ahli sejarah, saya bercakap ni bukan ahli sejarah, saya tak mengaku saya ahli sejarah. Kalau orang nak panggil saya mendalami sejarah, saya terima lah gelaran sejarawan jalanan. Itu saja. Sebab saya tak ada kelulusan sejarah. Tapi menjadi tanggungjawab
menjadi tanggungjawab kepada umat Islam untuk mengkaji balik sejarah. Kerana di situlah letak kekuatan kita, di situlah kita ini diperkotak-katikkan, dipaparkan sejarah yang salah, diberikan gambaran yang mengelirukan, sehingga seolah-olah kita ini tidak punya sejarah. Tapi kalau sejarah inilah yang dipaparkan, saya rasa anak-anak kita mampu semangat. Rupa-rupanya kita mempunyai sejarah yang hebat. Kita paparkan balik Mak Kilau, kita paparkan balik Datuk Bahman, paparkan balik Tok Gajah. Siapa mereka ni? Bawa mereka ke Seremban. Nampak tak jalan? Jalan apa tu? Jalan Datuk Siaman Gagak. Siapa dia Siaman Gagak tu? Kalau kita nak membina jati diri generasi yang ini dan generasi yang akan datang, kita sudah ada sumber-sumber yang memberi inspiratif, iaitu sejarah kita sendiri. Dan sejarah yang kita bentangkan, yang kita hayati pada malam ini, adalah sejarah yang berkaitan langsung dengan kepentingan umat Islam. Inilah saya rasa objektif yang saya nak sampaikan pada malam ini. Kita hebat kerana Islam, bukan kerana Melayu. Ini yang mempertahankan bumi Palestin. 47 orang ini mempertahankan bumi Palestin, mempertahankan khilafah Uthmaniyah, adalah tentera-tentera India Muslim daripada Rajput. Kalau kita hanya membicarakan tentang sejarah Melayu, mungkin kita tidak akan ada saham di sini. Jadi inilah sudut pandang yang kita kena kenal, yang menggerakkan usaha-usaha untuk menyelamatkan natrah itu siapa? India Muslim. Restoran apa ni, makanan nasi biryani, cuba pergi ke Singapura, tanya Datuk ini dia orang tu semua terlibat. Sebab itu kita kena paparkan sejarah kita sebagai sejarah umat. Kita kena paparkan sejarah kita ini sebagai umat, bukan dari perspektif bangsa. Walaupun kita tidak menafikan bahawa orang Melayu ni meraih kekuatan daripada Islam, tetapi hendaklah kita paparkan Islam itu melebihi Melayu. Kalau kita paparkan Melayu melebihi Islam, maka itulah yang jadinya. Kita sekarang ni jadi terkenal dengan kelapa dan buku, dan kita nak cakap pun tak tahulah. Jadi itulah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang lain, kita pindah ke Pasir Putih pula, Kelantan. Sebab kebangkitan Tok Janggut ini juga perlu dilihat dalam perspektif Perang Dunia Pertama, Jihad Akbar pada Umayyah. Mereka telah memfitnah Tok Janggut. Mereka kata Tok Janggut ni bangkit sebab tak puas hati dengan kenaikan cukai tanah, yang waktu tu entah berapa sen dah, mungkin setengah sen. Dan kalaulah kebangkitan Tok Janggut tu, pemberontakan Tok Janggut tu disebabkan oleh kenaikan cukai sekadar setengah sen, takkanlah jenazah yang digantung 4 hari depan istana. 4 hari. Sudah tentulah untuk memberi suatu mesej yang cukup jelas kepada orang Kelantan khususnya, jangan mempersoalkan pemerintah British, yang walaupun ketika itu bersifat sebagai seorang penasihat saja, advisor. Sebab tu Kelantan di negeri Melayu tidak bersekutu. Kita dulu dekat Solah, kita tak pernah tanya sebab apa negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu. Apa beza ni? Beza ni istilah aja. Yang satu yang memerintah bagi pihak King George ialah Residen. Jadi yang dipaham namanya Residen. Negeri Sembilan namanya Residen. Negeri-negeri Selat, Melaka, Pulau Pinang, Singapura namanya Governor, yang memerintah direct daripada India. Yang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, Terengganu, Kedah, Perlis, Kelantan, Johor, itu diperintah oleh advisor. Tarafnya advisor. Penasihat kepada siapa? Penasihat kepada Sultan. Tapi nasihatnya wajib dipatuhi. Kita tak pernah tanya kan? Kita menghafal dalam kertas sejarah atau mentawari itu. Negeri senaraikan negeri-negeri Melayu bersekutu. Kita
konsep sikit dekat mana penjara yang dimaksudkan, pemberontakan itu berlaku di mana, kebangkitan itu berlaku di mana, penjara mana mereka ditahan, di mana firing squad, hukuman mati dengan firing squad itu dilakukan. Tak, mungkin tempat-tempatnya yang tak ada, tapi kawasan tersebut mungkin sudah bertukar wajah, bangunan-bangunan sudah tak ada, tapi kita tahu di sinilah berlaku peristiwa ini, dan kita boleh tahu kongsi dengan anak-anak itu, kongsi dengan kawan-kawan itu apa yang berlaku di sini. Ia boleh membangkitkan izzah, rasa kemuliaan diri kita sebagai seorang muslim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum